tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah beri kesempatan bagi kita pada pagi ini untuk mengisi masa yang mudah-mudahan merupakan satu usaha kita ke arah menyuburkan iman. Kerana iman ini sifatnya macam pokok yang perlu dijirus, dibaja, diselamatkan daripada haiwan-haiwan perosak, barulah ia akan jadi sempurna pertumbuhannya. Macam juga anak-anak kita di sekolah yang kita kena bimbing, kena pujuk, kena jauhkan daripada elemen-elemen yang boleh merosakkan. Maka demikianlah juga iman yang ada dalam diri, kerana sifatnya sifat seperti pokok. Allah memperumpamakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Tidakkah kamu lihat pokok bagaimana dia memiliki akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga dan akhirnya buah. Maka demikianlah nilai manusia di sisi Allah SWT. Bicara kita pada hari-hari terakhir Ramadan ni dalam hati yang sayu, dalam keadaan kita melihat Ramadan pasti akan pergi, sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita mendapat keampunan ataupun kita tidak, sebaliknya na'udzubillah, adakah kita boleh takwa ataupun tidak. Bila kita baca ayat tentang ketakwaan itu, Allah menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa semacam orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat uslub Quran dalam pendekatan ayat ini. Allah menyatakan tattaqun. Tattaqun ni berarti fi'il mudhari'. Kata para ulama lughah, tattaqun ni berarti satu perkara yang bersifat continuity. Ada continuous, ada continuity-nya. Makna dalam hidup ni kita kena melakukan amalan-amalan yang membina ketakwaan dalam diri. Ketika Nabi berhimpun di hadapan, menghimpunkan para sahabat dalam peristiwa Hajjatul Wada', maka ada lebih daripada 70,000 orang sahabat berada bersama di Arafah yang hebat itu. Kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Al-Isabah, maka Nabi mengingatkan kepada mereka dengan berkata, tidak ada beza, la fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tak ada beza di antara orang Arab dengan orang Ajam melainkan takwa. Lalu Nabi menunjukkan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada dalam hati, dalam diri kita. Kita tak boleh nak ukur pada penampilan zahir, pada kenderaan, pada pangkat, pada kedudukan. Tak, itu semua tidak mengukur ketakwaan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, setiap kali Allah menganjurkan kepada kita satu perkara, di hujungnya Allah akan menyatakan tentang takwa. Dan takwa ni antara perkataan yang paling banyak berulang dalam Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Sayyidina Ali Allah wajah, kalaulah engkau membangunkan orang yang ada dalam kubur itu, maka setiap mereka akan mengatakan, alangkah ruginya aku kerana tidak mengisi masa dengan perkara-perkara mendatangkan ketakwaan. Lalu mereka akan pesan kepada kamu yang hidup, kalau kamu bangunkan mana-mana orang daripada dalam kubur, kata Sayyidina Ali, disebut di Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah, maka orang dalam kubur itu pasti akan berkata, satu je pesan aku kepada kamu sekalian, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah kamu mencari bekal di dunia ini, tapi bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah SWT. Maka kita dapat lihat synchronization, kaitan di antara kehidupan ini, ibadah ini menjurus kepada ketakwaan sebenarnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Takwa ni dalam satu konteks yang disebut oleh Imam Ali karramallahu wajhah, iaitulah al-iman, al-khawfu min al-jalil, wal-iman bitanzil, wa-ridha bil-qalil, wal-isti'dad li-yawmir rahil. Imam Ali yang terkemuka dengan bahasanya yang indah itu berkata, semuanya takwa itu terhimpun pada 4 perkara, iaitu engkau takut kepada Allah SWT. Yang kedua, engkau beriman dan mentadabbur, menghayati Al-Quran Karim dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah engkau ridha dengan pemberian Allah sekalipun sedikit. Dan yang terakhir sekali, engkau buat persiapan untuk perjalanan ke alam barzah, ke alam akhirat, iaitu namanya al-isti'dad liyaumir rahil, buat persiapan untuk memasuki zaman peralihan, perpindahan ke satu tempat yang baru. Jadi inilah dia kaitan di antara takwa yang kita lakukan. Ibadah puasa ini tak lain tak bukan untuk menatijahkan takwa dalam diri. Sebelum terlupa ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, para hadirin-hadirat, tetamu-tamu yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi kalian menuju ke hari-hari penghabisan Ramadan ni, sebelum terlupa ya, Nabi begitu rajin bersedekah. Kerana dalam hadis mengatakan, kana asyadda min rihil musalah. Sikap Nabi dalam berikan sedekah itu lebih dahsyat daripada angin yang bertiup kencang. Maka kita di surau Al-Muqarrabin mengharapkan daripada tuan-tuan sokongan, kerana dah lama tak dapat nak adakan Jumaat.
Dalam Jumaat-Jumaat yang terdahulu pun kebanyakan orang yang berderma itu, ya, mereka tak dapat datang sembahyang berjumaat lagi pada hari ini. Jadi kami amat mengharapkan sokongan ibu bapa kerana program ini diadakan salah satu daripada tujuannya memberi kesedaran kepada ibu bapa betapa pentingnya kalian menghulurkan derma. Ada nama yang tertera, tolong nanti takut terlupa. Saya akan ulang beberapa kali pengumuman ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, apakah perkara yang menyebabkan ketakwaan itu dalam diri sebenarnya? Kita baca tentang ayat 1000 dinar. Kan ayat 1000 dinar digantung di premis-premis perniagaan. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri pada jalan keluar, Allah beri rezeki sumber yang tak disangka-sangka. Maka ramailah orang menggantung ayat ini di pusat-pusat perniagaan dengan harapan menjemput rezeki. Menggantung je tak cukup, tuan-tuan. Kerana di sebalik kisah ayat 1000 dinar ni, orang Melayu namakan ni, ada kisah yang dikemukakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Nabi menceritakan gelagat orang-orang saleh sebelum kamu. Ada dua orang, seorang kaya, seorang miskin. Mereka bersahabat. Yang miskin tu minta daripada kaya agar membantunya untuk mulakan perniagaan. Pinjamkan aku fulan, wang sekian-sekian, aku nak berniaga kat seberang sana. Nanti aku bayar balik bila genap tempohnya. Maka si kaya pun bersetuju. Tapi dia meminta daripada kawan baiknya itu, si miskin itu, supaya dia datangkan saksi. Datangkan penjamin. Maka berkata miskin itu maaf, aku tak ada penjamin. Penjamin adalah Allah. Allahu Akbar. Maka kemudian dia bertanya lagi, kalau tak ada penjamin tak apalah saksi. Dia jawablah, saksi pun tak ada. Allah juga. Oleh kerana engkau ni seorang teman baik aku tak pernah meragui keislamanmu, keimananmu, keyakinanku padamu tak pernah pun terusik. Tak apalah, engkau kata penjamin oleh Tuhan dan juga saksi oleh Tuhan, aku terimalah. Wahai fulan bin fulan. Dia pun ambil wang itu. Dia pergi berniaga dan jauh daripada temannya. Tiba pada waktu yang dijanjikan untuk pengulangan pinjaman itu, tiba-tiba dia tidak ada kenderaan untuk dinaiki pergi ke seberang. Allah telah mengilhamkan kepadanya untuk meletakkan wang yang banyak dipinjamnya itu dalam sebongkah kayu, dan kayu itu dihanyutkan di lautan. Ini tuan-tuan, ni kisah macam kisah khayalan, tuan-tuan. Jangan buat jangan buat sekarang, kerana iman kita tak sama macam mereka. Yang penting, akhirnya kawan yang memberikan pinjaman itu menanti di tepi laut dan berkata dalam dirinya, mana kawan aku tak pulang-pulang, dia janji pada tarikh sekian, kenapa dia tak pulang? Tiba-tiba dia pun melihat sebongkah kayu hanyut kepadanya. Subhanallah, insya-Allah tabaraka wa taala. Dia kata, daripada aku pulang dalam keadaan tangan kosong, tak apalah, aku bawalah kayu ini pulang ke rumah. Moga boleh dimanfaatkan, dibakar ke, jadi pemanas badan waktu malam ke. Dia pun ambil bongkar kayu itu, kayu hanyut itu, dan bawa pulang ke rumah. Isteri tanya, abang, mana janji kawan itu? Jawapannya, tidak ada sayang, cuma yang ada kayu ni abang balik, bolehlah kita guna untuk apa tujuan. Subhanallah, insya-Allah tabaraka wa taala. Dia pun belah kayu tersebut. Tiba-tiba dalam kayu itu ada mengandungi bekas, dan bekas itu ada surat teman mengatakan, fulan bin fulan, dulu ketika meminjam daripadamu, aku mengatakan Allah sebagai penjamin dan Allah sebagai saksi. Maka hari ini aku pulangkan duit kau balik semula, walaupun aku tak kesempatan untuk kembali kerana perniagaan sibuk, kenderaan tak ada. Tapi yakinlah fulan, sungguhnya wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahidah. Cukuplah Allah itu penjamin dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ini kisah orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah dulu sebelum kita, anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dimuliakan Allah sekalian. Lagi sekali saya tekankan, kita tak boleh buat macam mereka, kerana hum darajatun indallah. Mereka punya kedudukan yang tak sama macam kita ini lantaran banyaknya dosa-dosa yang kita buat. Kita bukan orang bertakwa macam mereka, tapi kisah ini dibawa sebagai pengiktibaran betapa orang bertakwa ini pada kehidupan mereka sentiasa dibantu oleh Allah SWT. Demikian juga kita melihat dalam satu kisah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Kisah tentang dua orang teman. Seorang daripadanya punya tanah, seorang daripadanya tak punya apa-apa, mengatakan kepada temannya, teman, aku nak sewa tanah kau, musaka, muzara'ah. Aku sewa tanah kau, aku pajak tanah kau, dalam tempoh ini aku akan bayar sekian-sekian, kau setuju tak? Jawapannya, baik, aku setuju. Maka yang tidak punya tanah ni pun sewa, buat agreement. Tiba-tiba pada hari dia mengemaskan tanah itu, mungkin membajaknya, dia menemui harta karun dalam tanah tersebut tersimpan agak lama. Dan dia mengesyaki bahawa harta itu milik pemilik tanah. Mungkin dia dah terlupa katnya. Maka dia jumpa dengan tuan tanah, berkata kepadanya, tuan tanah, aku sewa pada kau permukaan atas, aku bersihkan bahagian bawah, aku jumpa harta karun ni, tolong ambil, ini bukan milik aku. Yang pemilik tanah pula menolak dan berkata,
Aku hanya sewakan kau, jadi tempoh ini apa keuntungan aku dapat, apa kerugian kau tanggung. Itu persetujuan kita, bukan? Maka keuntungan itu sebenarnya milik kau, bukan milik aku. Aku cuma menyewa kau atas permukaan tanah, di bawah itu aku tak tahu apa-apa. Mereka bertelagah untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Bayangkanlah Ustaz Yusri, Cikgu Nawawi, Ustaz Hanifah, semua yang hadir pada hari ini, apa agak-agak kalau berlaku zaman kita hari ini. Ahlan wa sahlan, wa jalan, wa marhaban. Memang tak adalah nak pulang pada pemiliknya. Tapi inilah dia sifat orang bertakwa sebelum kita. Itu sebab kata Allah bin Umar radhiyallahu anhu, pada zaman kami bersama Rasulullah SAW, bila kami dapat satu nikmat, kami merasakan ada orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkannya, lalu kami memberi kepadanya. Walaupun 1 dinar, walaupun ruang 1 dirham, kami akan merasakan orang lain lebih layak untuk mendapatkannya nak banding dengan kami. Tapi sikap itu makin hari makin terhakis daripada sifat orang Islam. Dan Allah memuji orang-orang beriman dalam surah Al-Hashr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Antara sifat orang bertakwa yang dipuji oleh Allah, Ansar dan juga Muhajirin ini adalah bila mereka mendapat satu nikmat, mereka akan merasakan saudara mereka lebih berhak untuk mendapatkannya, lantas mereka akan berinya kepada saudara itu walaupun mereka punya hak, walaupun mereka punya keperluan, walaupun mereka punya hajat. Seperti dalam perang Yarmuk, 3 orang sahabat yang telah pun kehausan dan hampir mati itu, seorang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, yang kedua bernama Al-Harith bin Hisham, yang ketiga bernama Suhaib bin Amr. Mereka ini masing-masing dalam keadaan crucial. Tiba-tiba datanglah pembantu memberikan air kepada seseorang mereka. Lalu seorang baru nak minum, mendengar kawannya menjerit kepedihan, kesusahan, kepayahan, maka diminta untuk didahulukan kawan yang dalam kesusahan itu. Maka yang bawa air itu berlari pergi pada yang kedua. Yang kedua baru nak minum, mendengar ada yang ketiga, suruh pergi yang ketiga. Bila pembawa air itu sampai pada yang ketiga telah pun meninggal dunia. Kembali pada yang kedua telah meninggal dunia. Kembali pada yang pertama pun telah meninggal dunia. Inilah pembuktian satu sifat ketakwaan, iaitu merasakan orang Islam yang lain lebih daripada diri sendiri untuk diutamakan. Baik tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sifat seperti ini ada tak pada orang Islam agak-agak? Kadang-kadang sebahagian daripada orang Islam bergaduh masalah parking. Kalau kita pergi ke negara-negara maju seperti Jepun, yang diklasifikasikan sebagai negara terbaik dalam dunia, 40 negara terbaik dalam dunia. Cikgu-cikgu mungkin boleh mulakan semangat ni dekat sejaya. Ya, kita ibu bapa yang dalam PIBJ pun boleh mulakan sikap ini. Orang-orang Jepun, kalau mereka datang awal ke tempat kerja, mereka akan parking lebih jauh dengan anggapan kawan-kawan yang mungkin datang terlambat nanti sempat untuk punch in. Kalau kita parking dekat, kesian mungkin ada pekerja yang sedang hamil, ibu yang mengandung, orang yang sakit kaki, kena gout dan sebagainya. Mungkin bila mereka sampai ke lambat nanti, mereka akan parking jauh, berlarian untuk pergi punch in, maka mereka terlambat. Bila terlambat, kesian mereka. Nama mereka akan terkeluar daripada list-list yang penting, quality day dan sebagainya. Ini semangat yang pada orang kafir. Orang kafir tak ada akhirat pun. Tapi boleh tak semangat ini berlaku dalam diri orang Islam? Boleh. Siapa kata orang Islam tak tepati masa? Orang Islam lah orang paling menepati masa. Sahabat baik saya, seorang penasihat kanan kepada SME Bank, Saudara Azad Jasmi namanya. Ada masuk dalam TV kadang-kadang, seorang konsultan. Berkata orang Melayu ni menepati masa. Siapa kata tak menepati masa? Cuba lihat bulan Ramadan ni, menjelang buka puasa. Ada tak orang masih lagi berkeliaran, berpelesiran? Tak, semua duduk kat meja makan, tunggu waktu buka puasa kan? Siapa kata orang Islam tak menepati masa? Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sifat kualiti orang Islam ni boleh dibina dengan syarat dia ada kesedaran. Maka marilah kita timbulkan kesedaran bersama-sama. Jadi perkaitan ni saya sengaja buat kerana bila menceritakan takwa ni, dia adalah satu jaringan perhubungan kita dengan manusia. Di samping dengan Allah sebenarnya. Itu dipanggil sebagai hablum minallah dengan hablum minannas. Seseorang itu boleh masuk syurga walaupun mungkin dia ada tertinggal puasa. Walaupun mungkin dia ada tertinggal semayang. Kerana hak Allah ni, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau orang itu melibatkan hak sesama manusia, dia mati syahid sekalipun ada hutang yang tak disempurnakan, hutang itu akan menyekat dia masuk syurga, seperti banyak hadis mengatakan demikian. Maka kita kena perhatikan, dan kata Imam Al-Hayy Al-Qahtani dalam buku beliau tajuk Taratib Al-Idariyah, menjadi kesepakatan para ulama usul fiqh mengatakan bahawa 80% daripada ayat Quran menceritakan muamalat dan hukukul ibad, hak-hak kemanusiaan sebenarnya. Lebih banyak daripada hak-hak ketuhanan adalah hak-hak kemanusiaan. 80% daripada apa yang diprogramkan oleh Allah dalam Quran itu, manhajnya
adalah perkara-perkara bersifat kemanusiaan, hubungan kemanusiaan sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan dimuliakan Allah sekalian, mari kita lihat sama apakah amalan yang bina takwa dalam diri manusia yang ditunjukkan oleh contoh yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mungkin kagum dengan kelakuan ataupun aktiviti dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sampai kita terlupa sebenarnya yang wajar menjadi contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak buat, inilah dia zaman media sosial. Semua orang boleh highlightkan kelakuannya, apa yang dia buat. Itu dibuat depan kita. Kita tak tahu apa yang ada di belakang kita. Yang contoh terbaik adalah Rasulullah dan para sahabat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana Abdul Fattah Abu Qudah berkata, kalaulah Rasulullah SAW tidak membawa sebarang mukjizat selain daripada para sahabat untuk pembuktian kebenaran Islam, maka sudah cukup wujudnya para sahabat dengan pengorbanan mereka dan ketakwaan mereka itu menjadi satu benchmark, yardstick bahawa sebenarnya memang Islam itu satu cara hidup yang benar daripada Tuhan. Kalau tidak ada mukjizat selain daripada para sahabat sekalipun, orang yang baca kisah para sahabat akan mengetahui memanglah para sahabat ni sebaik-baik generasi yang dilahirkan untuk pembuktian perhubungan sesama manusia dan sesama Allah dengan Allah SWT. Baik tuan-tuan, apakah sifat Nabi kita menuju ke hari penghujung ni macam kita mengadakan pecutan akhir lah. Tinggal beberapa hari saja untuk mengharungi Ramadan ini. Maka apa yang Nabi SAW buat? Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW disifatkan idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya lailahu wa ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu. Nabi kita SAW menuju ke hari akhir Ramadan akan membangunkan malamnya. Dalam setengah hadis mengatakan bahawa Nabi disabdakan dalam hadis riwayat Ahmad ataupun Malik dalam Muwatta, lam yazug ghamdan. Nabi menuju ke hari penghabisaan Ramadan ni Nabi tidak akan tidur langsung. Walau bagaimanapun hadis ini pada sanadnya ada sedikit ketaifan. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku beliau bertajuk Lataiful Ma'arif, maka Nabi sebenarnya ada berehat juga pada hari terakhir itu. Cuma hadis ini dikhususkan bahawa menuju ke penghujung Ramadan, Nabi akan menggerakkan malam baginda sallallahu. Ini pertama. Kedua, Nabi akan bangunkan semua kaum keluarga. Disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu, Nabi akan bangunkan semua isteri, keluarga, menantu, cucu-cucu yang sudah pun boleh salat. Maknanya boleh salat ni kata para ulama pada usia berapa 7 tahun. Nabi akan gerakkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Bangun. Afala tusallun, Nabi akan bangun, ketuk pintu mereka berkata, tidakkah kamu bangun sembahyang? Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang merupakan menantu Rasulullah pun digerakkan oleh baginda bagi memastikan tidak terluput peluang-peluang keemasan itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang ketiga, sya'da mi'zarahu, Nabi SAW akan mengetatkan kain baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' dan juga dalam Syarah Muslim, ini merujuk kepada kesungguhan Nabi dalam ibadah sehingga tidak sempat untuk mendatangi para isteri, memandangkan pembukaan rahmat dan juga kasih sayang Allah dengan keberkatan waktu yang menyebabkan Rasulullah SAW melupakan semua perkara berupa keseronokan perhubungan suami isteri. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam waktu yang terakhir ni tuan-tuan, bangunkan malam. Kedua, gerakkan keluarga. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dikatakan Ibn Rajab Al-Hambali akan bangun sembahyang sunat 2 rakaat, 4 rakaat, lepas 4 rakaat dia kejut isteri anak-anaknya. Sembahyang lagi 2 rakaat, kejut isteri anak-anaknya. Kerana dalam hadis yang lain menerangkan bahawa rahimallahu mar'an qama min lailihi fa aikaza ahlahu. Allah merahmati seorang yang bangun waktu malam menggerakkan isterinya. Kalau isterinya enggan, dia renjis air di muka isterinya. Begitu juga Allah merahmati seorang perempuan yang bangkit pada waktu malam lalu menggerakkan suaminya. Andai suaminya enggan untuk bangkit, maka dia akan merenjiskan air ke muka suaminya. Bagi kata para ulama mengulas hadis ini menunjukkan kepada kesungguhan untuk menggerakkan mereka kerana itu adalah amalan Nabi SAW menjadi ikutan para salafus salih. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, sebab apa bangun malam tuan-tuan? Kata para ulama tafsir, contohnya Imam Al-Urami dan tafsirnya Hadaiqur Rauhi wa Raihan. Kenapa Allah sebut malam ni selalu berkaitan dengan keberkatan ni? Macam Lailatul Qadar sendiri. Kenapa ia berlaku pada waktu malam? Ini menjadi satu fokus para ulama. Kenapa tak berlaku waktu siang? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kenapa sebut Lailatun? Maka antara ulasan yang menarik oleh Imam Al-Urami dalam tafsirnya Hadaiqur Rauhi wa Raihan, kerana malam ini waktu mujahadah sebenarnya. Orang tidur, susah nak bangun, sejuk kalau kat negara sejuk. Negara kita pun kalau kita tidur naik anak biasa sembahyang memang mujahadah. Kemudian kita mengantuk,
Memang waktu itu kita tidak ada perhubungan dengan manusia, mungkin telefon pun kurang digunakan, mungkin tak ada hiruk pikuk perkara-perkara hiburan pada waktu malam. Jadi inilah waktu yang paling syahdu untuk datang padanya rahmat Allah SWT. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah sekalian, merujuk pada Nabi kita, kata para sahabat, waktu yang paling menggembirakan mereka adalah waktu malam. Sehingga di kalangan mereka yang berkata, Ibrahim Adham berkata dalam Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kalaulah raja-raja dan orang-orang kaya berpangkat mengetahui apa yang kami nikmati sepanjang Qiyamul Lail, tentulah mereka akan membunuh kami. Kenapa? La jaladuna bisuyuf. Mereka akan bunuh kami. Kenapa? Kerana mereka mencari kehidupan, kemewahan, kesenangan, kebahagiaan pada apa yang mereka ada, termasuklah wang, ringgit, pangkat, keseronokan, hiburan. Mereka tidak dapat keseronokan itu semua. Sebenarnya keseronokan itu diberikan oleh Allah kepada orang bangun malam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah tabaraka wa taala. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang sangat faqih. Orangnya rendah, orangnya kecil. Kalau seseorang sahabat macam Umar duduk sekalipun, duduknya Sayyidina Umar di atas kursi itu lebih tinggi daripada Abdullah bin Mas'ud yang sedang berdiri. Rendahnya Abdullah bin Mas'ud. Pinggangnya pun kurus. Ketika dia memanjat pada satu tempat, maka sahabat-sahabat melihat kakinya yang keding kurus itu. Mereka ketawa melihatnya. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya kamu ketawa melihat lelaki kerdil ini, dwarf ini. Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya sebelah kaki itu jika ditimbang dengan dunia seisi kandungnya akan kalah nak banding beratnya kaki sebelah Abdullah bin Mas'ud kerana kedudukannya di sisi Allah SWT. Abdullah bin Mas'ud ini sentiasa bangun pada waktu malam. Dan bila dia bangun, dia akan melihat puteranya yang bernama Abdul Rahman yang tidur, budak lelaki kecil ini, anaknya kecil. Maka Abdullah bin Mas'ud akan berkata, wahai Abdul Rahman, kalaulah tidak akan engkau nak, maka ayah tidak bangun. Kalau bukan kerana engkau, maka ayah tidak bangun. Tapi kerana terfikir engkau lah masa depan kau, kehidupan kau, apa yang akan jadi pada engkau, apakah engkau ada kerja yang baik pada masa akan datang, engkau akan jadi manusia atau tidak, bagaimana pasanganmu nanti, bagai-bagai, duniamu, akhiratmu macam mana, pahala di sisi Allah untukmu macam mana, besok kau mati masuk syurga ke neraka, ayah fikir hal engkau nak. Sebab itu ayah bangun. Jadi orang-orang beriman ini dipuji oleh Allah SWT kerana mereka bangun malam. Jadi Ramadan adalah mangkilnya. Ramadan adalah pemulanya, kickstartnya, jump startnya. Kerana antara sifat orang beriman, kalau kita perhatikan, Allah puji orang-orang ulul albab. Ya, ulul albab ni adalah satu pangkat sebenarnya. Kalau kita kaji ayat-ayat ulul albab ni datang dari perkataan labib. Labib ni daripada perkataan lub. Lub ini kalau kita lihat pada buah kelapa sebagai contohnya, buah kelapa tu nak buka dengan cengkerang di luar itu dibelah. Buah kelapa itu di luar kulitnya mungkin buruk, mungkin hanyut dalam lautan, menjadi kering. Tapi kalau kita belah buah kelapa tu, dalamnya kita tengok masya-Allah putihnya, umbutnya ke ataupun isinya ke, air dalamnya tak rosak sedikit pun. Kecuali bila dia dah teruk sangat mungkin kena pukulan di luar. Tapi itulah dimaksud lub. Jadi setiap kali Allah menceritakan labib, ulul albab, dia merujuk kepada satu akal yang sangat sempurna. Akal yang punya direct perhubungan dengan Allah. Dan setiap kali kita baca ayat-ayat ulul albab, kita akan lihat Allah tak akan kesampingkan nilai hubungan dengannya menerusi Qiyamul Lail sebenarnya. Lihatlah hujung surah Ali Imran sebagai contohnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Setiap kali perkataan ulul albab ini disebut, dia akan merujuk kepada hubungan berkualiti dengan Allah yang berlaku pada waktu malam, pada tahajudnya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah akan sebut bahawa kualiti perhubungan manusia sehingga melahirkan seorang yang berintegriti macam tu, yang hatinya bersih seperti isi kelapa yang terdapat dalam buah kelapa itu. Ia dibangunkan oleh satu perhubungan yang rapat dengan Allah, iaitu dengan Qiyamul Lail. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Memang tak ada cara lain. Jadi itu sebabnya Nabi telah menganjurkan kepada kita pada hari Ramadan ini, pencutan terakhir ini, bangun malam. Usaha untuk bangun malam. Mudah-mudahan kau ada kekuatan selepas Ramadan nanti untuk teruskan perhubungan dengan Allah SWT.
tuan-tuan, kita punya anak perempuan bukan? Kita baca pada hari ini berita-berita yang berlaku. Orang bekerja, orang perempuan bekerja, bercerai di sana sini, dianiaya oleh suami. Kadang-kadang sikap suami itu seperti binatang, haiwan. Kita tak takut ke tuan-tuan untuk anak-anak perempuan kita pada masa akan datang? Takut kan? Pada siapa nak minta tuan-tuan agak? Kalau tidak kepada Allah. Bila waktu paling sesuai untuk bertemu dengan Allah? Kata Badi Zaman Said Nursi menceritakan tentang keutamaan Qiyamul Lail. Kalau kita punya urusan besar, katalah kita nak minang anak dara orang lah contohnya. Agak-agak kita pergi pasar pagi atau pasar malam tu jumpa dengan bakal mentua kita. Sesuai tak kita kat pakcik, saya ada hajat dengan pakcik. Saya nak kat pakcik, saya minat kat nak perempuan pakcik. Agak sesuai tak tuan? Mungkin kena pelempang dekat pasar pagi, pasar tani, pasar malam itu. Kau nak cakap, kat sini kau cakap dengan aku Kau tunjuklah nilai kau, penghormatan kau pergi rumah aku, kau bawa barang hadiah ke, barulah betul. Jadi dengan Allah pun begitu tuan-tuan. Memang Allah mendengar bila masa kita minta. Tapi yang quality time untuk kita sebenarnya adalah waktu malam sebenarnya. Kalau waktu siang kita sibuk sangat, masuk message Instagram. Kan tak follow kan, takut ketinggalan zaman pula. Kita pun sibuklah ikut tentang macam-macam benda yang tak apa-apa dalam media sosial pada hari ini. Tapi tak ikutlah semua macam nak ikut juga. Tengok, tak ada kualiti waktu lain tuan-tuan melainkan waktu malam. Maka tuan-tuan yang keempat saya nak sebut pada tuan-tuan pada kali ini, dan saya tekan lagi, Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dermawan yang luar biasa. Kana asyadda min rihil mursala. Bila sampai hari-hari terakhir Ramadan, Nabi punya derma itu luar biasa. Banyak sekali. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Orang macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang infak untuk perangan bersama Rasulullah saja habis seluruh hartanya. Begitu juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menerima separuh daripada hartanya Abdurrahman bin Auf contohnya. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Memanglah kita takkan menyaingi para sahabat di sudut infak mereka, kesungguhan mereka untuk Islam. Tapi tuan-tuan, takkanlah tak ada peruntukan langsung. Kita macam mana susah sekalipun masih ada makanan kat dapur untuk nikmati, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Mengapa kita tidak fikir untuk infak bagi tujuan anak-anak kita sendiri sebenarnya? Sekolah-sekolah Cina yang kita lihat membangun pada hari ini adalah hasil daripada perkembangan ibu bapa yang sangat mengambil berat. Dan orang Cina itu tak semua yang senang, tuan-tuan yang mulia sekalian, ada sebahagian yang susah. Hari ini kalau kita buat satu bancian, kita lihat dalam analisis yang dibuat, orang kerja Grab, kerja Foodpanda contohnya. Ramai orang bukan Islam tuan-tuan, ramai orang Cina yang bawa Grab, ramai orang Cina rupanya. Jangan tuan-tuan menyangkakan semua orang Melayu. Tapi macam mana bila ada apa-apa yang melibatkan derma untuk anak-anak mereka, mereka lah merupakan orang yang paling terkedepan. Dia takkan berkira-kira. Dia akan buat apa sahaja yang dia mampu untuk anak-anaknya, untuk anak-anak bangsanya. Semangat seperti ini kalau kita tak buat tuan-tuan, bimbang satu masa nanti, 10 tahun ke hadapan, bimbang nanti kata seorang cendekiawan di tanah air, tanah air kita. Kalau kita tak ada semangat derma ni, nanti lagi 10 tahun ke hadapan, ingat kata-kata ni baik. Nanti bilangan kuil akan lebih banyak daripada surau dan masjid, tuan-tuan. Betapa tidak, orang-orang Hindu ni punya agenda besar dalam hidup mereka. Mereka yang kaya berderma, buat kuil. Tuan-tuan ingat kuil, buat kuil tu murah ke tuan-tuan? Dan tu ada penjaganya pula. Berani tak siapa pergi robohkan kuil? Saya bukan kata benda ini galakan, bukan. Maksudnya, sentiasa ada orang menjaga kuil tu, tuan-tuan. Siapa yang biaya agaknya orang yang jaga kuil? Kalau tak korporat India. Orang-orang India yang duduk persekitaran. Saya bukan cerita untuk memusuhi bangsa lain, bukan. Tapi kata seorang cendekiawan, kalau kita orang Islam ni sentiasa beranggapan, tak apalah, ni seorang masjid ni kerja jabatan agama lah. Duit banyak-banyak buat apa? Ini sifat skeptism seperti ni tak boleh, tuan-tuan. Sarkastik macam ni tak boleh. Kita kena bantu apa yang mampu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, buatlah derma tetap untuk surau kita, untuk kegunaan anak-anak kita, keselesaan mereka. Ya, mungkin ada kalangan mereka ni kat rumah pun tak ada aircon. Jadi kita airconkan surau mereka pun suruh datang, boleh baca Quran, boleh semayang, rajin semayang berjemaah. Marilah sama kita ambil tanggungjawab ni, tuan-tuan. Dan bila kita pun kabarnya hendak dibayar gajinya, keperluannya, dia bukan robot yang hidup datang ikut suka kita, dia ada kehidupan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita sebagai rakyat, cubalah lihat apa saja bentuk bantuan yang boleh kita hulurkan untuk surau kita demi anak-anak kita, tuan-tuan. Dan pesan cendekiawan ni tadi, kalau kita tak ambil sikap macam ni, nanti satu masa nanti kita akan lihat kuil lebih banyak daripada surau dan masjid. Kerana infaknya orang-orang Hindu itu untuk agama mereka mengatasi semangat yang ada pada kita orang Islam.
Padahal begitu banyak ayat-ayat dalam Quran dan hadis memberikan galakan untuk kita melakukan infak dan juga derma, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, tuan-tuan dan hadirin dikasihi. Ini adalah sifat Nabi kita SAW, iaitu banyak berderma. Sehingga dikatakan di antara Zuhur dan Asar itu Nabi punya harta yang diberikan oleh Allah, kerana dalam mana-mana peperangan Nabi akan enjoy 1/5, dipanggil khumus. Nabi dapat unta, kambing sebanyak di antara lembah, di antara dua gunung. Banyak, hitam kalau tengok daripada atas. Penuh, tak nampak tanah. Itu tamsil yang dikemukakan. Tiba-tiba menjelang asar, semua datang dan Nabi beri ini 100 ekor unta, ini 200 ekor unta, ini 100 ekor kambing, ini 200 ekor kambing. Menjelang lepas hari itu tak ada seekor pun yang tinggal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala, la ilaha illallah, subhanallah. Dan cerita memberi ini, tuan-tuan tentu baca hadis sahih kan? Cerita tentang 3 orang yang tersekat dalam gua. Tahu kan anak kan? Apa kisahnya? 3 orang tersekat dalam gua. Seorang, 2 orang, 3 orang. Mereka berjalan, lalu di sebuah gua, hujan lebat, masuk dalam gua, tiba-tiba batu besar pun jatuh, tutup pintu gua. Cerita ni daripada hadis sahih. Bila pintu gua dah tutup, mereka pun menjerit, minta tolong, tak ada siapa yang mendengar. Akhirnya timbullah idea dari mereka yang diilhamkan oleh Allah untuk minta kepada Allah, berpandukan kepada tawassul. Tawassul ni berarti kita minta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang kita buat, andai ada ganjarannya di dunia sebelum akhirat. Maka yang pertama pun berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku ni punya ibu ayah yang sangat kuraikan. Setiap hari aku bawa pulang makanan, aku akan beri kepada mereka sebelum anak isteriku. Sehinggalah pada satu hari aku bawa makanan untuk bagi kepada mereka, mereka telah tertidur. Maka isteriku, anak-anakku minta diberi pada mereka makanan, aku menolak, mengatakan tidak, anak-anak, tidak isteri. Ayah dan ibu abang tetap keutamaan. Maka aku tunggu di kepala mereka, mereka tidur sampailah keesokan harinya, isteri dan anak-anakku tidur dalam keadaan kelaparan. Lalu bila mereka bangun, aku bagi mereka makan, bakinya barulah seperti biasa aku bagi kepada anak isteriku. Ya Allah, aku buat ni semata-mata kerana Engkau. Tengok, memberi orang makan ni sedekah tau. Nampak tak? Beri orang. Maka aku pun bagi kepada mereka makan selepas ayah ibuku seperti biasa. Aku tak akan dahulukan anak isteriku melebihi ayah ibuku. Lalu Allah pun menggerakkan batu besar itu yang untuk pintu gua tu sedikit, masih tak boleh nak keluar daripada gua tersebut. Tiba giliran yang kedua pula berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku punya seorang sepupu perempuan yang sangat cantik jelita. Aku tergila-gila dia. Aku ingin melakukan zina dengannya, tapi dia enggan. Sehinggalah pada suatu ketika dia mengalami kemerosotan ekonomi yang teruk dan dia terpaksa meminjam daripada aku. Aku berkata kepadanya, aku sudi berikan dengan syarat kau berzina dulu dengan aku. Aku nak bagi berapa engkau? Berapa? 100. 1,000 aku boleh bagi. Tapi kau mesti tidur dengan aku dahulu. Ya, tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. 100,000, nilai 100 dinar ni macam kita pada ini 100,000 tuan-tuan. Dalam hadis mengatakan demikian. Maka si perempuan itu terpaksa setuju kerana dia tidak ada pilihan lain. Pada hari yang dijanjikan untuk aku beri wang itu, aku pun duduk di hadapannya sebagaimana duduk seorang lelaki kepada isterinya. Tiba-tiba perempuan itu berkata kali terakhir merayu kepadaku, wahai sepupuku, engkau sendiri tahu aku dalam kesempitan. Aku sebenarnya tak mahu lakukan buatan yang haram ini. Aku terdesak sebenarnya. Aku tak ada tempat lain untuk minta bantuan melainkan kepada engkau. Andai apa yang aku lakukan ini, andai engkau mampu, tinggalkan aku. Janganlah kau buat satu benda haram pada aku. Janganlah kau tanggalkan cincin itu melainkan dengan haknya. Maknanya janganlah kau zina dengan aku, melainkan kita berkahwin terlebih dahulu. Aku mendengar kata-kata itu, terkejut aku. Macam petir lintar kena ke aku. Malunya aku bukan kepala, wahai Tuhan. Aku pun bagi kepada dia orang seterusnya tu. Aku pun tinggalkan dia. Aku berkata dalam diriku, apalah engkau ni buruk sangat perangai engkau ambil kesempatan kau orang. Wahai Tuhan, aku hampir-hampir melakukan zina, wahai Tuhan. Tapi kerana aku teringat pesannya itu, kata-katanya yang masuk dalam hatiku itu, aku masih malu yang sangat. Aku kata padanya, wahai sepupuku, ambillah wang itu, aku tak perlu apa-apa. Aku malu pada Allah SWT. Aku pun pergi. Ya Allah, kalau itu kebaikan untuk aku di akhirat di sisimu, dahulukanlah sedikit untuk kami bebas daripada bencana ini. Allah menggolekkan batu tu sedikit lagi, mereka tak boleh keluar daripada gua tu. Masih. Tiba giliran yang ketiga. Ini cerita apa ni tuan-tuan? Cerita kedua ni cerita apa? Beri kan? Beri. Tadi beri makan, ini beri duit tuan-tuan. Tiba yang ketiga. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ni seorang majikan, aku seorang bos. Setiap hari menjelang petang aku beri habuan kepada pekerja-pekerja aku, upah mereka. Sehinggalah pada hari itu ketika aku memberikan upah seorang daripada pekerja tak hadir, aku simpan haknya itu, aku pun invest. Ini orang dia punya golden touch. Dia punya sentuhan semuanya ajaib.
Aku ambil wang yang sepatutnya dimiliki oleh pekerja aku yang tidak hadir itu, aku pun invest. Dan dia berkembang menjadi satu lagi perdagangan. Kambing-kambingnya, lembu-lembunya, untanya, ternakan, tanamannya, sebutlah. Semuanya hebat-hebat belaka. Menjadi. Tiba-tiba sekian lama selepas itu agaknya, datanglah bekas pekerja itu dan berkata padaku, "Tuan, beberapa tahun lalu aku tidak ambil bahagian aku. Aku nak minta balik semula." Aku tanpa berlengah dan tanpa teragak-agak, aku terus kata padanya, "Fulan, ambillah itu." "Ha? Itu? Banyaknya." Dalam hadis menggambarkan satu kehairanan, kebingungan pada ex-staff itu. Itu, ya, ya. Kau punya itu? Aku punya, berkali-kali tanya pada aku. Aku punya, ya. Kau punya, ambil. Dia mengambil semua harta itu tanpa meninggalkan sedikit untuk aku. Tuan-tuan, kita ni orang buat baik pada kita, balaslah tuan-tuan. Ini orang tak reti bahasa ni payah tuan-tuan. Orang tak prihatin namanya. Dan kita ni bekerja suami isteri sebagai contoh, teman letak anak kita kat jiran. Memanglah jiran tu cikgu, dia tak bekerja. Dia pukul 4 dia dah balik. Mungkin musim PKP pun dia bekerja di rumah. Kita pergi tinggalkan anak kat rumah dia. Lepas tu hujung bulan, ahlan wa sahlan wa jalan. Tak ada ambil tahu apa pun. Bayarlah sikit tuan. Kalau hantar kat transit point pun bukan murah-murah kan. Ni saya cerita betul ni. Siapa terasa tu terasa lah. Kesian cikgu. Cikgu orang baik-baik, orang ambil kesempatan pada cikgu. Ramai orang buat begitu. Apa salahnya tuan-tuan, kita buat baik kat cikgu-cikgu kita, ibu-ibu, guru, ibu-ibu sekalian. Cikgu-cikgu ni ingat tak berkorban ke? Ingat dia tak pening kepala ke musim PDPR? Anak-anak kita culas tak ada ke? Tuan-tuan, tolonglah hargai tuan. Orang yang tak prihatin ni ahli neraka sebenarnya. Maka balik pada cerita orang ni tadi, dia telah beri kepada bekas pekerjanya semua harta yang diinvestkan itu hingga berkembang menjadi satu perniagaan, kan? Dan orang itu tidak beri kepadanya sedikit pun sebagai imbalan balas. Lalu dia berkata pada Tuhan dalam doanya, "Ya Allah, itu aku buat untuk dia, bang." Isteri aku bertanya, "Bang, dia tak ada bagi apa-apa ke, bang?" "Tak ada." "Tak apalah sayang, kita minta pada Allah. Sekarang aku minta pada Engkau, ya Allah. Aku minta pada Engkau." Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. "Aku minta pada Engkau. Lepaskan kami sedikit daripada nikmat yang kalau ada kebaikan pada apa yang aku buat ini, lepaskan kami dari bencana." Tuan-tuan, batu terboleh, tuan. Tiga-tiga mereka bebas. Saya nak tekankan kepada tuan-tuan, tiga-tiga manusia ni adalah buat apa, tuan-tuan? Sedekah tau. Sedekah akan menyelamatkan kita di dunia lagi sebelum akhirat. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ini cerita daripada mulut Nabi, bukan mulut saya. Daripada hadis sahih, Nabi ceritakan. Maka kenapa telah kita berkira-kira pada hari ini? Ada satu sekolah dalam Kuala Lumpur. Ibu ayah bukanlah orang susah. Ketika sekolah minta untuk wakafkan kipas, ada yang bertanya, "Nanti kalau anak saya pindah kelas, macam mana kipas tu nak cabut ke?" Apalah kata-kata sindiran yang pedih macam ni, tuan. Padahal, takkah kita fikir dalam apa kita buat, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairul raziqin." Apa saja yang kau berikan, kau ingat Allah terlupa ke? "Wama kana rabbuka nasiya." Allah tak lupa tau. Seorang kita mungkin lupa, tapi Allah tak lupa lah, tuan. Apa yang kita berkira-kira sangat? RM100 kita jatuh miskin ke dengan derma yang kita hulurkan tu? Sekali setahun, bukan selalu pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi peringatan ni saya tujukan untuk diri saya dan tuan-tuan, ibu bapa yang dimuliakan Allah sekalian. Dalam bab keduniaan, kita beli kuih raya banyak bertimbun-timbun. Kita bayar tiap bulan Unify beratus-ratus. Kalau tak ada internet je, kita rasa macam mati kutu je. Semuanya hiburan, tuan-tuan. Semuanya syahwat. Tapi bila sampai kepada infak ni, semua orang berkira-kira. Macam-macam. Dah tak nak infak, diamlah. Tak payahlah hantar mesej yang pedih-pedih. Tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Jadi balik kepada cerita 3 orang ni tadi, ini keutamaan sedekah. Dan banyak lagi kalau saya sebut pada tuan-tuan berjam-jam, berhari-hari saya boleh bawa kisah-kisah kelebihan sedekah. Tuan-tuan, tak payahlah, cukuplah setakat ini saja. Yang kelima, Nabi SAW pada bulan Ramadan, hari akhir ni Nabi akan iktikaf. Tapi kita pun sendiri maklum, iktikaf pada Rasulullah SAW pun terhad dengan berbagai perkara. Madailah kita boleh melakukan bangunkan malam di rumah. Iktikaf ni berarti kita duduk dalam masjid, kerana dengan cara itu kita fokus ibadah. Dalam Quran mengatakan, "Wa antum akifuna fil masajid." Jadi iktikaf ni ada syarat-syaratnya. Kita duduk dengan niat untuk iktikaf, untuk kita berzikir, berdoa, bertasbih. Dan yang keenam saya nak sebut, tuan-tuan, hari Ramadan ni banyakkanlah doa. Dan antara doa yang paling banyak diungkapkan, Nabi menyuruh isterinya Aisyah radhiyallahu anha untuk bacakan, seperti Ustaz Yusri bacakan tadi, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ataupun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan syurga, aku mohon perlindungan daripada neraka dan kemurkaanmu. Dan satu lagi doa yang Nabi ungkapkan selepas salat witir, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an 'uqubatik wa bika la usi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Jadi kita dibacakan selepas witir kita. InsyaAllah nanti Ustaz Yusri boleh tuliskan doa ni dan bagi lepas kepada ibu bapa, moga-moga ada manfaat padanya. Dan tuan-tuan hati dan dikasihan, bagi yang belum khatam Quran, berusahalah untuk khatam Quran. Ada dari kalian terbatas, tak ada kemampuan, mungkin tak lancar baca Quran, bacalah surah-surah pilihan. Apakah surah-surah pilihan dimaksudkan? Kata para ulama macam Hasbi Siddiqi, baca surah Al-Baqarah. Kerana mengambilnya keberkatan, meninggalkannya penyesalan. Fa'ina akhzaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'u al-batalah. Orang baca surah Al-Baqarah, dia dapat keberkatan. Jauh daripada penyesalan dan selamat daripada sihir dan gangguan. Lagi baca surah Ali Imran. Baca surah Al-Kahfi. Lagi Jumaat contohnya. Baca surah Al-Mulk, As-Sajdah, Juz Ammah. Baca surah yang dikatakan oleh Allah bin Mas'ud menghindari kemiskinan macam Al-Waqi'ah. Dan surah-surah pilihan lain. Apa pun jangan abaikan peluang keemasan ni kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkan kitab bimbingan. Kata para ulama, bila Allah hantar bimbingan ini itu sebab kita berpuasa sebagai manifestasi syukur yang Allah nyatakan itu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunkan Quran, maka bulan itu kita berpuasa sebagai tanda syukur pada Allah kerana diutus kepada kita satu kitab bimbingan. Andai kita banding dengan kita dengan orang lain, tuan-tuan, orang lain boleh berkata lepas kematian mereka ada perjalanan ke satu destinasi. Tapi yakinlah tuan-tuan, tak ada satu agama pun lebih sempurna daripada Islam dalam penceritaan selepas kematian untuk tuan-tuan. Ambillah Kristian, Yahudi, Hindu, Buddhis. So mereka cerita, ada tak satu plot, roadmap yang menceritakan ke mana pergi manusia lepas mati? Tak ada tuan-tuan. Mereka boleh berkata, tapi mana rujukan? Tak ada. Yang ada cuma dalam Islam. Beribu-ribu kitab menceritakan tentang kematian, perjalanan ke alam sana tuan-tuan. Maka inilah kehebatan yang daripada Al-Quran, yang tidak akan mala tanqadi ajaibuh, keajaibannya tidak akan pernah tamat. Marilah sama kita ambil peluang untuk baca Quran, menghafaz Quran, memberi reward kepada anak-anak kita yang menghafaz surah-surah tertentu, kalau tidak keseluruhan Quran pun. Dan saya percaya di Sejaya pun ada program-program untuk tahfiz Quran skala kecil. Marilah kita ibu bapa sokong, bagi derma kepada surau, bagi derma kepada sekolah, kerana ini adalah hari-hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk dalam hari mengatakan namal amru bil khawatim. Dikira kebaikan itu pada penghujungnya. Kalau kita untuk pergi ke negara Arab, hujung-hujung Ramadan ni, kalau tak ada COVID lah, kita akan lihat masjid penuh sesak hari-hari akhir Ramadan. Sampai isteri-isteri yang tak boleh nak puasa, mereka duduk luar masjid, buat kemah, jarang air teh. Kalau suami penat, semayang 4 rakaat, mereka rehat, datang minum teh, sambung balik semua semayang. Ada yang pakai tongkat sampai tersungkur daripada zaman sahabat dahulu. Tapi di negara kita, bila tak ada COVID sekalipun, makin menuju ke penghujung Ramadan, saf makin maju ke hadapan. Kesian orang Melayu. Kita tahu kelebihan hari akhir Ramadan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita selamat daripada perkara ni. Saya yakin tuan-tuan yang hadir bersama-sama dalam program ini adalah orang yang berusaha untuk jadi kebaikan. Saya pun banyak kelemahan tuan-tuan ya. Jadi samalah kita memperbaiki hari-hari akhir Ramadan, kejutan terakhir Ramadan ni, dan kebaikan-kebaikan yang masih tinggal, yang masih mampu kita lakukan. Dan setakat itu saja untuk renungan pada kali ini. Terima kasih pada sekolah, terima kasih pada pengetua, terima kasih pada Ustaz Yusri, terima kasih pada Ustaz Hanifah, kepada semua barisan kaki tangan, staf, ibu bapa, PIBG, Datuk Wan, dan KSB yang banyak memberi sokongan, dukungan kepada anak kita, Madam Khamisah yang banyak memberi pada kita input-input. Terima kasih walaupun kita tak jumpa, tapi kami doakan kalian ni di hati kami. Kita doa kalian dalam segala doa kita, semoga Allah beri keampunan, beri kesihatan, keafiatan, beri pada kita keberkatan Ramadan untuk setiap kita dan anak-anak kita. Sekian daripada saya. Jangan lupa tuan ni, marilah ajak orang berderma, isteri kita, anak-anak kita, adik-adik kita, korporat yang ada. Sebutlah Sejaya perlukan bantuan. Sekolah yang kita hantar anak-anak kita yang kita cinta ini perlukan pembiayaan. Setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.